Memang menjadi lumrah, sesebuah kawasan ataupun rumah yang telah lama ditinggalkan berpotensi untuk dihuni oleh makhluk dari alam lain. Itulah menjadi budaya di dalam masyarakat kita kalau berpindah masuk ke sesebuah rumah yang lama kosong untuk melakukan doa selamat adalah penting memastikan yang rumah tersebut memang benar-benar selamat dari gangguan makhluk halus. Ini pula adalah kisah melibatkan kediaman yang telah ditinggalkan. Ada yang dikatakan berpenunggu ataupun berhantu disebabkan sejarah yang pernah berlaku di situ suatu ketika dahulu. Ada juga yang berhantu disebabkan ia sudah pun lama ditinggalkan. Hai guys, anda bersama saya Ekram. Hari ini kita akan menjelajah ke seluruh Malaysia. Ini adalah 5 kediaman misteri yang telah lama ditinggalkan di Malaysia. 5. Villa Aidit, Kuching, Sarawak. Kediaman kelima di dalam senarai ini terletak di Kuching, Sarawak. Mungkin ada penduduk Kuching yang tahu dengan kisah ini. Kisah tentang rumah Villa Aidit. Mungkin villa kedua paling berhantu terkenal di Malaysia selepas Villa Nabila yang terletak di Johor. Tiada siapa yang tahu pemilik asal villa yang terletak di Bukit Siol ini. Apa yang ada hanyalah spekulasi dan kisah-kisah menakutkan dikongsikan oleh mereka yang pernah pergi ke sini. Lihat sahaja keadaan sekeliling Villa Nabila ini memang menyeramkan. Apa tidaknya, kawasan villa tersebut terasing dari rumah-rumah yang lain. Bukan sahaja terletak di atas bukit, ia juga dikelilingi oleh hutan. Pendek kata, siapa yang tinggal di rumah ni dulu, memang hati kita keras gila. Kepada mereka yang pergi ke sana, contohnya kumpulan paranormal. Pada waktu malam, ada yang mendengar bunyi Pontianak mengilai. Ada yang pernah ternampak pocong di sekeliling rumah, dan kepada mereka yang malang akan terlihat depan mata makhluk-makhluk halus yang tinggal di sana seakan menjaga sekitar kawasan Villa Aidit. Ada satu kumpulan paranormal Kuching yang dikenali sebagai Kuching Ghost Recon pernah berkunjung di Villa Nabila di mana mereka berkeliaran di sekitar rumah dan merakamkan pengalaman mereka. Kepada mereka yang berminat, saya akan tinggalkan link di description di bawah untuk menonton video dari mereka. 4. Rumah Puaka Lumut. Dari Kuching kita terbang ke Perak, lebih tepat lagi di sekitar kawasan Lumut. Dikongsikan oleh website orangperak.com. Menurut penulisan tersebut, ada satu rumah papan yang masih teguh berdiri. Apa yang menimbulkan tanda tanya, di kawasan depan rumah sudah pun dilapangkan. Pelik bila rumah tersebut belum dirobohkan. Menurut cerita penduduk tempatan, kononnya rumah tersebut mempunyai penunggu yang menjaga dan menghalang rumah tersebut dari dirobohkan. Pada asalnya, sebelum ia dilapangkan, tiada siapa yang menyangka ada rumah di sebalik pokok-pokok hutan. Tidak sehingga mereka sampai ke kawasan rumah tersebut, barulah mereka sedar rupanya ada rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Milik siapa? Ia menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Menurut penulisan itu lagi, pernah juga mesin jentolak diarahkan untuk merobohkan rumah itu, tetapi entah macam mana, enjin jentolak itu mati tiba-tiba. Dengan itu, kumpulan-kumpulan peneroka membuat keputusan untuk tidak mengganggu rumah tersebut dan membiarkan ia berdiri di sana. Artikel di orangperak.com ditulis pada tahun 2017. Entah sekarang masih berdirikah rumah tersebut? Mungkin kepada mereka yang tinggal di kawasan Lumut, bolehlah berkongsi dengan kami di ruangan komen di bawah. 3. Rumah Cikgu Jumri. Ini adalah kisah yang tular pada awal tahun 2020 melibatkan sebuah rumah yang terletak di Batu 10, Tanjung Karang berdekatan Kuala Selangor. Rumah ini adalah milik seorang guru yang dikenali sebagai Cikgu Jumri. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengguna Twitter dikenali sebagai Azrul Naim yang juga penduduk di sana. Menurutnya, Cikgu Jumri sudah meninggal dunia dan rumah tersebut tidak berpenghuni untuk tempoh yang agak panjang. Malah, ia tidak berpenghuni sejak awal tahun 1990-an lagi. Setelah lama kosong, ada sebuah keluarga berpindah masuk ke sana. Pelik, bila anak kecil mereka sering menangis dan demam, menandakan ada benda yang mengganggu dia. Keluarga tersebut kemudian berpindah keluar dari rumah itu dan ia kosong sekali lagi. Sejak tersebarnya kisah keluarga tadi, maka orang kampung mula melihat penampakan susuk-susuk menyeramkan. Kononnya mengatakan rumah tersebut berhantu. Ada juga penduduk kampung yang seram sejuk setiap kali
melalui kawasan rumah Cikgu Jumri. Apa yang membuatkan rumah ini tular ialah sebuah nota yang ditulis di keratan kotak. Pesanan nota itu bertulis satu rangka manusia kat dalam rumah arwah Cikgu Jumri. Nota ini kemudian diletakkan di peti surat sebuah surau di Batu 11. Pelik dengan pesanan nota ini, mereka pun bergegas memeriksa rumah tersebut dan alangkah terkejutnya mereka bila menemui sekujur tubuh mayat reput tapi tidak berbau yang seakan-akan sudah lama terbaring di salah sebuah bilik di rumah tersebut. Penduduk kampung pelik bila pada waktu pagi dan hari sebelumnya tiada apa-apa yang pelik, tiada bau yang keluar dari rumah tersebut. Tidak sehingga waktu petang mereka dikejutkan dengan penemuan mayat di rumah itu disebabkan nota yang ditinggalkan di surau yang terletak di Batu 11. Menurut Azrul lagi, si mati ialah warga Indonesia. Dia adalah penjaga yang diarahkan untuk menjaga rumah tersebut oleh pemilik baru selepas ia berpindah milik. Apa yang lebih misteri tentang kisah ini, siapa yang menghantar nota tersebut? Kenapa penduduk sekeliling tidak tahu pun ada yang meninggal di dalam rumah tersebut dan kenapa? Dan kenapa mayat di dalam rumah itu tidak berbau? Apatah lagi sejarah di sebalik rumah tersebut yang kini penduduk tempatan gelar sebagai rumah Saka Cikgu Jumri. 2. Banglo mewah Kelantan. Bagaikan ditinggalkan begitu sahaja dengan kereta mewah jenis Porsche dan BMW di luar rumah dan 2 buah anak lori di luar rumah. Tetapi tiada siapa yang tinggal di dalam rumah. Rumah ini terlalu lama kosong sehinggakan rumah dan kenderaan diselaputi lumut dan sekeliling rumah dipenuhi dengan semak samun. Rumah ini terletak di Ketereh, Kelantan. Sejak gambar rumah ini menjadi tular, netizen cuba untuk mencari kisah sebenar di sebalik misteri rumah ini. Menurut penduduk tempatan dahulu, seorang ahli perniagaan dan keluarganya pernah tinggal di rumah ini. Mereka jenis yang ramah dengan orang kampung. Selalu mereka bersedekah dengan memberikan kurma kepada penduduk kampung setiap kali bulan Ramadan. Sampailah satu masa, dia menyatakan hasrat ingin berpindah. Rumah ini ditinggalkan begitu sahaja. Ada ketika surat lelongan digantung di rumah oleh pihak bank. Namun begitu, kertas tersebut telah pun ditanggalkan. Seperti juga ia dilupakan oleh pemilik asal, ia juga dilupakan oleh bank. Perkongsian gambar di media sosial menarik perhatian ramai orang untuk tahu lebih lagi kisah di sebalik rumah ini. Menyangka ada lagi misteri yang belum diselesaikan. 1. Highland Tower. Mungkin kediaman yang paling popular di dalam senarai ini iaitu Highland Tower. Highland Tower tidak asing lagi di Kupi-Kupigo. Ada beberapa kali pernah saya kongsikan tentang kisah ini di episod yang lalu dan agak sesuai kalau kita selitkan juga di episod kali ini. Highland Tower adalah apartmen yang dahulu tersergam indah terletak di Taman Hillview, Ulu Kelang di Selangor. Pembinaannya bermula pada tahun 1974 sehingga tahun 1982. Apartmen ini dianggap sebagai tempat tinggal golongan elit. Namun begitu, malang bagi mereka bila pada 11 Disember 1993, satu daripada 3 blok apartmen runtuh disebabkan oleh tanah runtuh pada 11 Disember 1993. Kejadian ini telah mengorbankan 48 nyawa. Siasatan mendapati yang tapak pembinaan apartmen menjadi rapuh disebabkan hujan lebat yang turun selama 10 hari berturut-turut. Di hari ke-10, ia menjadi semakin lembab. Tambahan pula struktur apartmen itu sendiri yang tidak dibina dengan betul. Maka runtuhlah Blok 1 Highland Tower. Keluarga mangsa yang tidak berpuas hati telah menyaman pihak pengurusan Highland Tower dan pada 2002 mereka telah memenangi 7 daripada 10 kes saman yang dikemukakan. Hari ini apartmen itu dibiarkan kosong dan berusang, hanya menyimpan sejarah yang pernah berlaku di situ suatu ketika dahulu. Sekarang ia menjadi destinasi popular para penyiasat paranormal. Ada yang pernah menceritakan pengalaman mendengar jeritan, raungan dan tangisan ketika mereka berada di sana, khususnya pada waktu malam. Itu yang mereka percaya, roh-roh yang terkorban di sana di mana jasad mereka tidak ditemui suatu ketika dahulu. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin
anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai Goers, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua Goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kupi-Kupi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah sebuah segmen di mana saya akan memilih satu topik misteri dan saya akan rungkaikan dan kongsikan misteri di sebalik kisah tersebut. Kalau anda ada cadangan untuk topik misteri yang seterusnya, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini dibuat naik pada setiap hari. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.